pada hmm, okay, so kita tengok kepada practice question. Okay, 17 dah settle hari tu. So tengok practice 18. Untuk practice 18, ada problem tak? So the answer for A adalah 17.82. B adalah 4.49 darab 10 kuasa negatif 3 liter. Untuk A dapat tak? Ada yang tak dapat untuk A? 17.82 17 point? 82 ke? Sepatutnya jawapan dia adalah inilah 17.82 dan 4.49 darab 10 kuasa negatif 3 liter. Okey. Sekiranya awak calculate, awak dapat 16.8 ataupun 17.9. Okeylah, dikira betul lah tu. Dia tak semestinya jawapan yang awak dapat tu adalah exactly as answer given. Sebab disebabkan oleh faktor calculator lah. Ada yang permulaan pengiraan yang ambil 4 decimal places. So, bila awak ambil 4 decimal places, final answer nanti dia hanya pada 2 decimal places saja. So, kita akan dapat more accurate lah, lebih tepat. Tapi kalau awak ambil pengiraan daripada awal, daripada mole semua-semua tu, awal-awal tu 2 decimal places, dia akan lari sikit daripada jawapan yang kita bagilah. Okay. So asalkan dalam range dekat-dekat dengan nilai yang dia bagi tu dah kira betul. Okay, tak semestinya jawapan dia sama. Okay, untuk video yang saya bagi sebelum ni berkenaan dengan mole konsep, faham ke tidak? Okay ke? Faham tak faham? Okay, so saya tunjuk. Okay, saya ulang sikit lah untuk yang A ni sebab mole konsep ni penting sebenarnya. Okay, so tengok example practice question 18, dia kata density of 95% by mass. So 95% by mass bermaksud, ni formula apa ni? Percentage by mass. Okay, formula of percentage by mass. Percentage by mass. So apa formula percentage by mass? Syukri? Ya, madam. Apa formula percentage by mass? M solute over M solute plus M solvent times 100%. Are you sure? Mass of solute over? M of solution. M of solution. Lepas tu? Times 100%. Okay, times 100%. So ni adalah formula percentage by mass. Normally saya tak gunalah darab 100 ni. Okay? Sebab nanti kita akan faham sendirilah. Okay, lepas tu dia kata the density. Okay, dia bagi density pula. Okay. Ini adalah density lah sebab dalam unit gram per mil. So kita come out pula dengan formula of density. So apa formula of density? Arun Tati? Madam, What is the formula for density? mass of solution or volume of solution. Okay, density adalah mass of solution over dengan V solution. Okay, ingat ya, density adalah mass solution over V solution. Yang video yang saya bagi intro tu salah. Okay, saya buat mass of solute over V solution. Salah lah. Dia sebenarnya mesti mass solution over V solution. Dia mesti sama atas dan bawah. Okay. Kalau atas adalah solution, maka bawah pun kena solution. Kalau atas adalah solute, bawah pun kena solute. Tapi untuk matriculation level, kita just fokus kepada mass solution over V solution.
Nanti kalau awak further dalam bidang chemistry untuk degree nanti, akan adalah mass of solute over V solute. Ada juga mass of solvent over V solvent. Okay. So sekarang just ingat satu formula saja untuk density, which is mass of solution over V solution. So yang minggu lepas ni ramai juga yang PM saya tanya kenapa density ni lain-lain. Padahal saya dah inform dah dalam group. Okay. Okay, so dia minta apa? Dia minta molarity of H2SO4. So molarity kita letak kat bawah lah kat sini. Molarity. Ini soalan yang kita nak lah. Apa dia formula of molarity? Tengku? Ya, madam. Ha. Mol N solute, Okay, and solute. V solution. Okay, over V solution. V solution ni mesti dalam unit apa? DM cube. Ha? DM. Okay, dm cube ataupun liter lah. Okay. So, soalan sekarang ni. Perlu tak soalan ni perlu assume ataupun tak perlu assume? Perlu. Okay, macam mana awak tahu soalan ni perlu assume Daniel Equine? Dia bagi percentage biomass dengan density saja, maklumat tak cukup. Okay, betul. So dia bagi satu concentration dan juga partner dengan density. It means that maklumat tak cukup. So bila maklumat tak cukup, confirm kita kena assume. Okay, sekarang kita nak assume. Nak assume yang mana? Ikmal? Ada Saya satu. Ya, Ikmal. Oh. Assume mass of solution. Kenapa kita kena assume mass of solution? Kenapa kita tak assume mass solute ke mass solution ke V solution? Sebab kat situ tak beritahu mass of solution. Ha? Ya ke? Sebab tu. Kenapa kita kena assume mass solution ni? Ini sebab saya dah bagi video hari tu kan? Okay, apa-apa pun kita tak boleh assume pada density. Okay, kita akan assume pada concentration, sama ada molality, percentage by mass ataupun percentage by volume lah, depends on the questions. So kat sini kita akan assume yang bawah lah. Okay, so mass of solution berapa Ikmal yang kita nak assume kat sini? 100 gram. Okay, mesti 100 kita assume mass of solution adalah sama dengan 100 gram. Okay, so kat sini jawapan dia adalah 95%. So 95% bermaksud 95/100 lah. Density yang dia bagi adalah 1.84 gram per mil. Okay, so of course lah mass of solution 100, automatically kita dah tahu mass of solute adalah 95 gram. Okay, so soalan nak molarity. Molarity kita kena start dengan mole of solute dulu. So kita dah tahu mass of solute, automatically kita boleh cari mole of solute lah. So mole of solute 95 divide by siapa solute? Solute tu adalah H2SO4. So H2SO4 hidrogen 1, ada 2, darab dengan 2, tambah sulfur 32, oksigen adalah 16 kali dengan 4. So dapat berapa mol dekat sini? Mole of solute. Dapat berapa mole of solute? 9.6840. 9.684. Okay. So dapat kat sini lah mol. Betul ke ni? Salah je. 0.968. Dia mesti 0 point something ni. Okay, seorang 0 point. 9684.
9684 mol. Betul Saya tak ada calculator kat sini. So dah dapat mole of solute, boleh terus masuk kat sini lah 0.9684 mol. Dah masuk dah kat sini. Okey. Sekarang kita nak tahu pula V solution. So V solution kita tak boleh dapat daripada percentage by mass. Sebab percentage by mass semua gram. Mass kan gram. So V solution berada di density. Okey. So kita dah tahu dah mass solution daripada maklumat yang kat sini lah. So mass solution adalah 100 gram. V solution yang kita nak cari dia sama juga dengan 1.84. Okey. So ini kita akan dapatlah V solution. Tapi V solution tu adalah dalam unit mil. Kenapa? Sebab ni adalah gram per mil. Ini gram, ini dalam unit mil. So V solution yang kita kira tu kita dapat dalam mil. So bila dapat berapa kat sini? Dapat berapa kelas? Kelas? Aishwarya? 54.3578. 54.38 mil. Okay. So, volume solution syarat dekat sini mesti dalam liter. So, kita kena convert dia kepada liter lah. 54.38 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Kenapa 10 kuasa negatif 3? 10 kuasa negatif 3 sama juga dengan kita bahagi 1000 lah. 1000 ni sama juga dengan 10 kuasa negatif 3. So, dapatlah jawapan dia dalam unit mol per liter. Okey, akan dapatlah 17.82. Senang je kan? Okey, untuk B okey ke? Okey, madam. Okay. Okey. Siapa yang tak okey? Volume of the acid needed to prepare 1 liter of 0.08 molar solution. Yang ni kita guna, okey. Bila awak tengok soalan macam ni, okey. Kalau kita tengok asalnya adalah concentration dia 17.82. Okay, 17.82 concentration dia sangat pekat lah ni. Okey. Dan dia minta kita prepare cuma 0.08 molar sahaja. Which is sangat-sangat cair ni, 0.08. So bermaksud daripada pekat kepada cair, of course ini adalah proses of dilution. Okay. So awak dah tengok video lecture. So bila melibatkan dilution, dia mesti guna macam SPM dululah sama. Kita guna M1V1 is equals to M2V2 lah formula dia. Okay. Katalah yang ini yang concentrate punya. Okay, yang concentrated punya. This one of course yang diluted lah, yang dah already dilute. So molarity yang kita concentrated tu adalah 17.82. Volume yang kita nak carilah sebab dia minta berapa volume acid tu. So of course V1 yang kita nak cari. Yang dah dilute adalah M2 0.08. Volume dia 1 liter. So 0.08 1.0 liter. So kita dapatlah V1 dia adalah ini. Okay? Okay tak okay? Okay, madam. Okay. Okay, tengok practice 19. Okay. So practice 19. Okay ke practice 19? Dapat tak jawapan dia adalah 3.86 molar. Mol per dm cube. Sama juga dengan M besar lah. Dapat. Ada siapa-siapa yang tak dapat tak untuk praktis 19? Okey Okey, so okey saya proceed. Okey, dia suruh cari molarity dululah. Yang kedua dia suruh cari, dia suruh cari molality. So ni molar, ini jawapan untuk molan lah ni. 4.12. Yang ni dapat molality? Dapat medium. Ada yang tak dapat? Okey, so settle lah.
Okay, practice question 20. Practice question 20, okay. Dia minta mole fraction. Ada jawapan tak kat sini? Ada kat bawah. Oh, ada kat bawah. Ada. So, mole fraction adalah 0.16. Percentage by mass adalah ni, 29.58%. And the molarity adalah 9.84 molar. Dapat ke tak? Dapat madam. Ada yang tak dapat tak? C madam, C. C. Okay, so C dia minta molarity of the solution. Okay, kita tengok soalan. Dia kata kat sini, okay saya besarkan. Dia kata kat sini the density of 10.5 molar. So 10.5 molar bermaksud apa ni? Apa ni? Molarity. 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 So kita keluarkan maklumat molarity lah. Formula of molarity. Kejap saya ambil list ni. Okay. So saya nak panggil Fatimah Az-Zahra. Apa formula molarity? Fatimah Az-Zahra. Okay, apa formula? Solute Okay, mole solute. over mass of solvent. Okay, mass of solvent. Mass of solvent dalam unit apa? Dalam unit kg. Okay, dalam unit kg. So, dia bagi dekat sini adalah 10.5 molar. Okay, so kat sini adalah density lah. So, density samalah tadi mass solution over dengan V solution sama juga dengan 1.33 gram per mil. Okay, 20 degree Celsius ni tak ada apa-apa pun, tak ada efek apa-apa pun. Okay, so dia minta the molarity of the solution. Okay, soalan saya. Okay, so dia minta molarity, so kita keluarkan formula of molarity lah. So apa formula molarity? Izian. Nur Izian. Ya, madam. Apa formula molarity? N solute And solute, over V solution. V solution dalam unit. Liter. Okay, dalam unit liter. So, soalan ni perlu assume ke tak perlu assume? Anissa Sofia? Anissa Sofia? Perlu, madam. Kenapa perlu? Sebab dalam molarity je yang boleh assume mass solvent dia. Okay, macam mana kita tahu soalan ni perlu assume? Maklumat dia tak cukup. Macam mana kita tahu maklumat dia tak cukup? Di molar dengan density je. Okay, sebab dia bagi molarity dan density sahaja. So tadi Anissa kata kita akan assume mass of solvent tu adalah sama dengan berapa? Nak assume. Ainul Syafika. Ainul Syafika. Kita nak assume mass of solvent berapa? Saya tak dapat untuk C. Yelah, tak apa, tak dapat. Tapi bila kita nak assume, biasanya kita akan assume yang bawah ni lah. Confirm lah kita akan assume dekat molarity. Kita tak akan assume dekat density kan? So kalau kita nak assume, saya ada bagi dalam video, saya kata kena assume yang bawah, mass of solvent. So mass of solvent tu berapa yang kita nak kena assume? Kan saya dah tetapkan dalam video. 1000. 1000, sure? 1000 kilogram. Ya ke? 1000 gram. 1000 gram. Okey, 1000 gram bermaksud berapa kilo? Sebab kita nak dalam kilo ni.
1 gram, 1 kg. Kita akan assume 1 kg. Okay. So, bila kita assume mass of solvent 1 kg, automatically N solute over dengan 1 kg sama juga dengan 10.5. So, automatically kita dapatlah N solute tu adalah 10.5 mol. Okay. So, ni adalah mol per kg. So, yang ni dalam unit kg. Kg dah naik atas, habis tinggal mol lah. Okay, mol of solute. Okay, so dah dapatlah molarity dia adalah 10.5 kat sini. Mol. Sekarang nak cari V solution. Sama je macam soalan tadi ni. V solution kita nak cari, kita tak boleh dapat daripada molarity sebab molarity mass of solvent. So, dalam density ada V solution. So, kita nak cari mass of solution. Okay, yang kita ada adalah mass of solvent, mole of solute. Okay, so kita tahu nak cari mass of solution sama juga dengan mass of solute tambah mass of solvent. Sebab kita ada maklumat untuk solute, kita ada maklumat untuk solvent. So, automatically kita boleh cari untuk solution. Mass of solvent, kita dah tahu dah dia 1000 gram ataupun 1 kilo lah. Kenapa saya convert kepada gram? Sebab density ni adalah dalam unit gram. Okay? So, sekarang kita nak cari mass of solute. Macam mana nak cari mass of solute? Daripada mole of solute. So, kita dah tahu mole, automatically kita boleh cari mass of solute. So, mass of solute 10.5 mol darab dengan molar mass lah. Molar mass siapa ni? NaOH. So, Na 23, oksigen 16, hidrogen 1. So, dapat berapa mass of solute ni? Dapat berapa ya? 420. Darab dengan 10.5 dah. 120 gram. 420. 420. Okay. So, bermaksud dia adalah 420 lah mass of solute. So, nak dapatkan mass of solution, tambahlah. So, dia akan jadi 1420 gram. Okay ke setakat ni? Okay, madam. Okay, so dah tahu dah mass of solution. So, mass of solution kat sini adalah 1420 lah. So, V solution yang kita nak cari, dia sama juga dengan 1.33. So, bolehlah cari V solution. Tapi V solution ni dalam unit mil. Sebab ni dalam mil. So, dapat berapa dekat sini? 1420 bahagi dengan 1.33. 1.067 liter. 1.067 liter. Ni. So, maksudnya 1067 mil lah. Okay. So, terus substitute kat sini lah 1.067 liter. So, akan dapatlah dalam unit molar ataupun mol per liter. Okay tak okay? Dia kena kreatif sikit. Sebab tu, untuk mol konsep ni kita kena buat banyak sangat latihan. Itu half sahaja yang saya bagi dalam assignment tu, yang dalam camp tu, saya bagi half sahaja. Sebab saya takut awak pun banyak sangat juga. Kesian juga. Nak tengok video lagi. Kalau macam face to face, memang saya bagi 100 soalan lah. Sebab saya dah mengajar dalam kelas. Awak dah tak payah buat kerja dah, tengok sahaja kan. Yang ni kena tengok video pula, kena buat pula. Jadi banyak kerja. So, saya kurangkan sedikit assignment tu. Okay? Okay ke tak okay? Ada yang tak faham lagi kat sini? Okay ya? Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Okay, so kita dah pukul 8.30 habis dah untuk yang mol konsep. Okay, sekarang kita pergi ada setengah jam lagi saya nak buat
Soalan assignment. Ada yang tak dapat buat tak? Cuba kita tengok soalan assignment. Ni ada yang WhatsApp saya ni. Saya Atikah Zulaika. Okey, ada appointment swab test. Ni Kasrina tak hadir, kena vaksin. Ni apa? Tak lepas join Google Meet. Okey, tak apa. Ini nanti saya akan share record meeting lah. Okey. So, buka balik scam yang saya bagi assignment tu. Kita tengok soalan mana yang you all tak dapat. Buat ke tak assignment ni? Saya ada bagi 3 exercise ya. Exercise 1, exercise 2 dan exercise 3. Untuk exercise 2 tu, soalan 6B saya minta cancel ya. Exercise 2. Untuk soalan bagi question nombor 6 tu sebenarnya adalah 1.0 dan 0.3. Dia tak nampak. Lepas tu dalam exercise 2, 1.3 tu, nombor 1 dan nombor 2 tu pun tak nampak juga. So, cancel juga soalan tu. Okay? Sebab hard copy saya pun, saya tak nampak. Okay. Saya buka sekarang ni. Ada soalan tak ke? Semua boleh jawab. Exercise 1, 2, 3. Ada. Okay. Soalan mana yang tak dapat? Yang 1.3 yang dekat exercise 2. Okay. 1.3 nombor 3 Nombor lah. yang dekat atas tu nombor 2. Oh, nombor 2 ni cancel ni sebab tak nampak kan? Oh, yang jawapan dia tu tak nampak Oh, jawapan dia tak nampak Lepas tu yang bawah. Soalan nampak Nampak. Tapi yang 7 gram yang tepi tu. Contains the mixture of 8 gram oxygen, 7 gram nitrogen. Okay, boleh. And a pressure of, yang ini kena guna PV is equals to nRT ni. Tak apa. Tak payah buat lah yang ni. Okay, Belum madam. lagi. Yang ni gas ni. Ni Dalton's Law ni, chapter 5 nanti. Okay, lagi selain daripada soalan tu? Madam, Yes. exercise 1 nombor 10. Exercise 1, number 10. Okay. So, kita tengok exercise 1. Okay. Yang ni saya buka sekejap Saya buka yang ni lah. Sekejap. Okay. Exercise 1. Yang ni kita tengok exercise 1, number 10. Okay. Okay. So dekat sini dia kata a piece of iron wire weighing 1.63 gram is converted to Fe2+ and required 21.9 ml solution for its titration. So what is, ni KMnO4. What is the molarity of KMnO4 solution? Okay. So iron kat sini dia bagi 1.63 gram. Okay, required 21.9 ml. So volume kita tak tahu volume apa. So 21.9 ml of KMnO4 So ini adalah KMnO4 solution. So ini adalah V solution lah for its titration. So what is the molarity? So dia minta molarity of KMnO4 solution. Okay, so dia bagi dekat sini 5Fe2+ plus dengan MnO4- plus dengan 8H+ produce
5Fe3 plus Okay. So, dia minta molarity. So, kita keluarkan formula of molarity lah. So, formula of molarity adalah mole of solute over dengan V solution dalam unit liter. Okay. So, sekarang ni dia minta concentration of siapa Sekejap Okay, dia minta concentration of KMnO4 ni, KMnO4. So, dia bagi Fe ni. So, kita kena guna this equation lah. Oh, dia sebenarnya sekali dengan stoichiometry ni. Stoichiometry pun awak akan belajar selepas ni. Tapi tak apalah, saya ajar sikit-sikit Lepas ni saya bagi video untuk stoichiometry. Dia dah gabung. Okay. So, awak kena cari dululah mole of Fe. So, mole of Fe 1.63 divide by molar mass of Fe lah. Molar mass of Fe tak silap saya 55.9 rasanya. Betul ke? 55.9. Okay, so berapa 1.63 divide by 55.9. Saya tak jumpa kalkulator ni. Berapa ya? 1.63 bahagi 55.9. 0.029. 0.029 mol. Okey. So yang kita nak ni adalah KMnO4 bukan Fe. So kita kena guna maklumat daripada equation lah. So Fe ni sama je 5 mol, yang kat sini pun 5 mol, so tak kisahlah. So KMnO4, okey, KMnO4 kita akan abaikan K. Kenapa? Nanti saya cerita masa kita masuk 1.3 nanti, stoichiometry. So sebenarnya KMnO4 ni dia produce K plus dengan MnO4 minus. So kalau kita tengok dalam equation ni K plus tak ada pun, yang ada MnO4 minus. So kita boleh abaikan K plus lah. Metal dia sebenarnya tak react pun dalam reaction. Okay, so maksudnya kita rujuk kepada MnO4 minus ni lah. So daripada equation, okay, from equation 5 mole of Fe, tak kisahlah Fe2 ke Fe3 ke sama juga. Yang ni 5, yang ni pun 5. Equivalence to 1 mole of MnO4 minus. Kenapa saya tak ambil Mn? Sebab dia minta KMnO4. MnO4 minus lah. Kalau dia minta manganese saja, yes, kita refer pada yang ni. Okay. So kat sini 0.029 mole of Fe. So boleh carilah, sini kita darab, sini kita bahagi. So darab 1 bahagi 5 dapat berapa ya? 0.0 5.8 times 10 kuasa negatif 3. Negatif 3 mol MnO4 minus. So ini adalah mole of solute lah. So molarity saya tulis balik ke bawah Mole of solute over dengan V solution dalam liter. So dapatlah mole of KMnO4 ni adalah 5.8 times 10 to the power of negative 3 mole. V solution soalan dah bagi 21.9 mil. Okey, tapi ni dalam mil. So 21.9 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Kena dalam unit liter lah. So dapatlah dalam unit molar. Okey? Dapat tak? Seperti mana yang jawapan yang dia bagi? Dapat. Okey. So settle lah soalan 10. Sorry, soalan ni dia gabung sikit dengan, tapi
walaupun dia gabung, tapi awak dah belajar dah sikit-sikit dalam SPM kan? Apa? Dia punya equivalence compact dengan antara equations kan? Okey, lagi? Lagi? Saya buka sampai 8.50 ni Exercise 2, madam. Okey, exercise 2, soalan mana? Soalan nombor 2. Exercise 2 tu dia ada banyak, 1.2 ke, 1.1 ke 1.4 ni? 1.1 tu, yang first Oh, sekali tu. Yang a sulfuric acid solution contains tu ke? Yang mana? Madam, yang 66% sulfuric acid tu. Okay. So kita tengok soalan, dia kata a sulfuric acid solution containing 66% of sulfuric acid. Okay. So yang ni percentage by apa ni? Dia tak bagi tahu percentage by apa? By weight. So maksudnya apa ni? By weight sama juga dengan by mass lah. So kita keluarkan maklumat a formula of percentage by mass. So mass of solute over dengan mass of solution sama juga dengan 66%. So 66%. Okay. Then dia bagi density. So density is equals to mass solution over dengan V solution sama juga dengan 158 gram per mil. Okay. Calculate the molarity of the acid. Macam sama je soalan. So nak molarity, mole of solute over dengan V solution dalam liter lah. Okay. So, bila soalan bagi macam ni, nak buat macam mana? Nak kena assume ke tak perlu assume ni? Perlu assume tak perlu assume? Siapa yang bertanya soalan? Okay, perlu assume. So nak assume yang mana? Percentage. Okay, kita akan assume yang ni lah. Nak assume yang mana? Mass solution. So kita akan assume mass of solution. So macam ni lah, bila soalan keluar macam ni, awak buat 3 benda ni. Okay, awak keluarkan semua formula dulu. Itu step yang pertama. Okay, bila dah tentukan formula, decide. Step yang kedua, decide. Nak kena assume tak perlu assume? Okay, kalau dia perlu assume, kena tengok pula. Okay, step ketiga, nak assume yang mana? Okay, dah tahu dah assume inilah 100 gram. Okay, lepas tu baru kita nampak macam mana kita nak gerakkan. So, bila kita dah tahu mass of solution of dia 100, automatically kita tahulah mass of solute dia adalah 66 gram. Sekarang kita nak mole of solute. So, kita kena ambil yang ni lah. Daripada mass, kita boleh cari mole. So, mole of solute adalah 66 divided by siapa solutnya ni? Sulfuric acid. So, sulfuric acid H2SO4. So, hidrogen 1 darab dengan 2 tambah sulfur 32, oksigen 16 darab dengan 4. So, dapat berapa mole of solute? Saya tak ada kalkulator sekarang Tak tahu kalkulator duduk di mana ni. Tolong kira berapa? 0.6734. 0.6734 mol. So, kalau awak perasan saya buat 4 decimal places untuk pengiraan awal-awal. Nanti dekat final kat sini kita akan ambil 2 decimal places sahaja. Okay. So dah dapatlah mol. So 0.6734 mol lah kat sini. Over. Okay, kita nak V solution kan? So V solution berada di density. Mass of solution dah tahu dah 100. V solution yang kita tak tahu 158. So dapat V solution dalam unit mil dan convert bawa ke sini
kena darab dengan 10 kuasa negatif 3 lah untuk dapatkan liter. So dapatlah jawapan dia. Okay? Madam nak tanya. Betul. Yang soalan tu dia ada cakap yang apa tu, how many moles of the acid are present in 1 liter. Oh. So 1 liter tu kita kena abaikan dah ya? Sekejap. Soalan dia a sulfuric acid solution and a density. How many moles? Jap. Saya salah tengok ni. Kenapa soalan minta ni pula Soalan tak minta molarity Soalan minta how many. Saya tengok soalan nombor 3. Sorry. So, soalan minta how many moles of the acid are present in 1 liter of the solution. Okay. So, dah kira-kira molarity. Betul-betul. So, dah kira molarity kat sini. Dapat jawapan berapa tadi So, kita undo balik. Dapat berapa jawapan kat sini? Boleh tolong kira tak? Okey, kira yang kat sini dulu. Berapa volume of solution? 100 bagi 158 dapat berapa ya? 0.629. 0.6329. 0.639. Betul? 29. 0.6329 mil. Sure mil? 100 bagi 158. 100 bahagi 158. Okey. Ni dalam mil. So bahagi pula dengan 1000. Bahagi 1000. So dapat ni lah. 1, 2, 3, 4. So 6.329 darab 10 kuasa negatif 3. Sorry, darab 10 kuasa negatif 4 liter. So dapat berapa ni? Negatif 0.6734 bahagi dengan ni. Dapat? Ni negatif 4 ni. Dapat berapa molar? Lambatnya kira. 1,062. 1063.972. 1063. 1063 molar. Okey. So kita dapat 1063 molar ni. Okey. Soalan dia kata how many mole of the acid are present in 1 liter of the solution. So ini 1063 molar ni. Okey, 1063 molar ni maksudnya bermaksud 0.6734 mol in 0.6329 times 10 to the power of negative 4 liter. So soalan dia minta 1 liter berapa mol? Faham tak? Dia buat nisbah ke madam? Ini ini. Sebabnya kita dapat, sebab dia minta berapa mol dalam 1 liter solution. Ini kita dapat solution dia dalam 6.329 liter. Mol dia banyak ni. So kalau 1 liter berapa? So 1 darab ni bahagi ni lah. Sama jugalah kita akan dapat 1063 mol. Itu yang dapat jawapan dia. Mol dia 1063 mol tu.
Faham tak? Itulah maksud dia. Okey, satu lagi maksud dia per 1 liter maksudnya mol per liter ni bermaksud per 1 liter sebenarnya. Okey, dia minta molarity lah sebenarnya. Tapi kalau awak tak faham yang itu, kita guna konsep yang ni lah. Kalau nak buat terus macam ni pun boleh, nak buat terus macam ni pun boleh. Both procedure is accepted. Faham ke tak ni? Okey ke tak okey? Ke tak okey? Okey, madam. Siapa yang bercakap tu? Yang mana? Yang kiri. Yang ni? Yang ni? Yang beta. Okey. So, sekarang ni kita dapat 0.6734 mol daripada sini kan? Okey. Lepas tu kita kira solution. Kita nak cari solution. Solution dia adalah 0.6329 mil. Maksud dia macam ni lah. Dalam satu kontainer tu yang ada volume dia 0.6329 mil. Solut dia ni sebanyak 0.6734 mol sahaja. Dalam 0.6329 mil. Sekarang ni soalan dia minta berapa banyak mol kalau saya letak dalam 1 liter solution. Berapa mol of solute yang ada ni berapa? So sebab tu saya guna konsep ni. Dalam 0.6734 mol of ni consist. Ini maksud dia consist ni. Okey. 6 mol volume dia liter. So kalau dalam 1 liter berapa? Kenapa saya letak kat bawah ni? Sebab ni liter. Of course lah mol dengan mol. Dia sama juga dengan konsep matematik. Satu buku harga RM3. So kalau awak ada RM5, berapa buku awak dapat? So ni RM sama dengan RM lah. Kat berapa buku? Bukulah kat sini dia mesti sama. Dia tak boleh lah satu buku harga RM3. Kalau ada RM5 nak letak kat sini. Salah lah. Faham tak? Jadi yang ni 5 darab dengan 1 bahagi dengan 3. So yang ni sama jugalah 1 darab dengan 0.6734 bahagi dengan 6.329. So dapat jugalah 1063 mol. Okey. Okey, madam. Okey. Hopefully okey lah. So ni dah lebih dah masa ni. Okey. So saya kalau ada apa-apa soalan untuk konsep ni, awak boleh tanya saya personal lah ataupun tanya dalam grup lagi better supaya semua orang dapat. Okey. So hari Jumaat ni adalah hari di mana awak kena submit dalam Google Classroom. Okey. So saya stop dulu. Kita ada masa 1 jam lagi untuk awak tacklekan. Okey. Kejap lagi saya akan release video berkenaan dengan 1.3 stoichiometry. Macam mana nak balance redox equation. So awak tengok dulu, study dulu video tu dalam masa setengah jam saya bagi. Okey. Sekarang pukul 9. So pukul 9.30 awak boleh start tanya saya lah dekat dalam grup tutorial tu. Yang mana yang tak faham ke apa ke. So yang tak faham kita on Google Meet. Kalau faham je okey, tak ada masalah lah. Okey. Lepas tu kalau awak dah faham, awak boleh continue jawab soalan tutorial. So tutorial ni praktis 21, praktis 22, praktis 23, praktis 24, praktis 25 dan praktis 26. Okey, daripada video yang saya bagi sekejap lagi. Okey?